Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang saya nak, Haikal baca doa Haikal. Kal, baca doa Haikal. أيوة. Hmm, بسم الله الرحمن الرحيم amin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Amin. Amin rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, ini dia. So ini latihan dia. Sebelum tu saya akan ingatkan semula dulu pasal tajuk ini. Okey, iaitu apakah formula yang digunakan, apa yang perlu kamu buat untuk menentukan dia tu aritmatik atau geometri. Sebab untuk kamu tentukan dia aritmatik geometri, itu sangat penting supaya kamu tahu dia tu nak guna formula yang mana. Formula diberi. Okey, formula diberi untuk SPM memang diberi, sekarang dia bagi satu muka surat saja tapi dia dah padatkan, jadi tapi semua ada lah. Okey, saya terus pisahkan kat sini adalah janjang aritmatik ataupun aritmatik progression. Okey, kemudian satu lagi sebelah dia adalah geometry. Okey, geometry progression. So kita ada dua, arithmetic and geometry. Okey, first step. Untuk kita, bila soalan akan tanya, kalau dia kata buktikan atau tunjukkan dia ada arithmetic ke geometry ke, lepas tu soalan kata express y in term of x, express h in term of k, atau dia kata find the value of k, find the value of m, macam tu. Kalau dia kata buktikan, suruh ataupun dia kata tunjukkan, dia suruh kamu ungkapkan iaitu express. So pertama kalau dia suruh buktikan, then dia kata tunjukkan. Kan yang dia ni aritmatik atau geometri. Second bila dia kata express y in term of x atau soalan tu ada p dengan k, dia kata express p in term of k. Then soalan kata find the value of k, find the value of a, apa-apa macam itulah. So kalau dalam tiga bentuk soalan ini, apa yang perlu kamu buat adalah, you kalau aritmatik, you tolak. You akan buat T2 minus T1 equals to T4 minus T3. Okey, maksudnya apa dekat sini? Okey, kamu akan ambil, dia tak kisah pun nak buat T berapa. Okey, iaitu kita mencari dia punya D. Cuma macam saya kata tadi, kalau tiga bentuk soalan tadi, satu dia kata tunjukkan, okey, show. Yang kedua bila dia kata, okey, yang pertama soalan kata show ataupun buktikan kan, tunjukkan. Yang kedua soalan kata dia nak express P in term of K. 2K ke apa kan. Express P in term of K. Yang ketiga dia nak find the value of A ke B ke, tak kisahlah, ikut pada soalan. So tiga bentuk soalan ini ditanya, kamu kena cari dia punya D. Kalau dia aritmatik, kalau dia geometri, kita cari R. Jadi dekat sini nak cari D, you akan buat formula D. D is Tn minus Tn minus 1. Itu kalau dia suruh cari D. Tapi kalau dia tanya tiga soalan ni, you mesti buat kanan dan kiri serentak. Okey, mesti buat kanan dan kiri. Dan dia tidak semestinya T1, 2, 3, 4. Kalau dia bagi kamu mungkin T5, T6, T7, T8. So, you boleh buat T8. T8 tolak T7. Sama dengan T7 dengan T6 boleh, T6 dengan T5 boleh, tak kisah. Okey, janji terms yang besar tolak terms yang kecil. Bukan nilai besar tolak nilai kecil. Sebab nilai dia tidak semestinya meningkat. Kalau kamu kata nilai besar, nanti kalau soalan tu contoh dia bagi 10. Sini dia bagi 8, sini dia bagi 6. Jadi dia bukan nombor besar tolak nombor kecil. Tetapi T yang besar. T yang besar apa maksudnya? Ini T1, T2 and T3. So you buat T3 minus T2 equals to T2 minus T1. Macam tu. Ini kalau dia tanya dalam tiga bentuk soalan ini. Tapi kalau soalan kata find the value of D, find the value of R, tak payahlah buat kanan kiri. Kalau dia memang minta D, terus saja buat yang sini. Okey, itu untuk aritmatik, iaitu janjang aritmatik ataupun arithmetic progression. Okey, kemudian sebelah dia kamu tengok di sini, kalau dia geometri. Kalau dia geometri, sama juga,
Tapi kita tak buat tolak, kita buat bahagi. So kita akan buat T2 over T1 equals T3 per T2. Macam tu. Tak nak T3, T2, nak buat T5. Yes, boleh T5 per T4. T10 per T9. Okay. So, you buat kanan dan kiri sekiranya soalan ditanya 3 bentuk ni. Tetapi kalau soalan kata find the value of R, you buat saja Tn over Tn minus 1. Itu kalau R. R is common ratio, iaitu nisbah sepunya. Okay. Then dalam tajuk ini formulanya diberi juga ada iaitu Tn. Apakah Tn? Tn adalah AR power of n minus 1. Tn maksudnya T yang ke-10, T yang ke-20, T yang ke-15, T yang ke-4. Contoh mana-mana T pun tak kisah. Okey, kalau soalan kata dia nak T4, kamu terus biasakan gunakan AR kuasa 3. Kalau dia nak T10, terus buat AR kuasa 9. Tak payah buat 10 tolak 1, nanti nampak benda tu susah. Okey, kemudian manakala di sini untuk Tn aritmatik, Tn adalah A plus N minus 1 times D. Okey, jadi kat sini tadi you dah tahu R. R is your common ratio atau nisbah sepunya. D is your common difference, beza sepunya. Ya, kat sini dah ada dah. Cara dia macam mana nak cari? Ada satu tolak, satu bahagi. Apa dia A? A adalah you punya first term, iaitu sebutan pertama. Jadi A adalah you punya first term, iaitu sebutan pertama. Jadi dekat sini kalau soalan saya bagi kamu 3, then kat sini dia bagi 5, sini 7, 9 dan seterusnya. Kalau saya nak T yang ke-10, A apa? You kat sini you describe dulu apa dia. So your A equals to 3 and your D. Tengok ni D atau R. 3, 5. So 5 tolak 3, 2. 7 tolak 5, 2. 9 tolak 7, 2. Maksudnya D kita adalah 2. Jadi T10 A plus, terus buat 10 tolak 1, jadi sini 9. D kita 2. 9 kali 2, 18 tambah 3, 21. Okey, dalam peperiksaan SPM, sebenarnya listing method iaitu kaedah menyenaraikan memang masih diterima tetapi sangat bahaya. Kenapa bahaya? Contoh, dia nak sebutan ke-30. Kamu senaraikan satu demi satu. Tapi kamu tersilap tulis satu ataupun kamu punya 4 buat macam tu. Jadi pemeriksa pun tak tahu ini 4 ke apa ke. Kan? Jadi ada satu je silap. Walaupun listing method tadi jawapan terakhir betul, kamu dah senaraikan betul, cuma tersilap tulis tu je yang menyebabkan pemeriksa pun confuse nombor apa tu. Okey, satu je salah, habis salah semua. Sebab tu kita tak advise pelajar guna listing method. Sebab guna formula tu sebenarnya lebih mudah. Kalau kata, alah lupa formula, tak payah dihafal. Formula itu diberi. Okey, formula diberi. Okey, kemudian dekat sini pun sama. Kalau awak tengok sini, kalau dia kata soalan ini pasal geometri, jadi kita tengok contoh geometri, contoh soalan dia bagi kamu, contoh sini 4. Okey, sini 12, sini 36 dan seterusnya. Okey, jadi kat sini apa A? A is your first term. Sebutan pertama A kita ialah 4. Okay. Then kita tengok R. R is your common ratio. Jadi tengok 12 bahagi 4 dapat 3. Jangan berhenti di sini. You kena try satu lagi. 36 bagi 12. Yes, betul 3. Tapi kalau dia kata dia dah bagi tahu itu adalah janjang aritmatik. Geometri. Okay. Geometri progression. Dia dah bagi tahu macam tu. Cukup kamu cari satu je. Sebab maksudnya kita dah tahu dia memang ada hasil bahagi. So, kalau soalan kat sini dia tanya hasil tambah sebutan ke-9. Kalau kamu senaraikan boleh je. So, yang ke-9, formula dia A kita ialah 4, R kita ialah 3. N tolak 1, 9 tolak 1, 8. Hati-hati masa tekan kalkulator. Masa tekan kalkulator, jangan main terus saja tekan. Awak ingat sebab tak boleh 12 kuasa 8.
Ramai pelajar buat 12 tetapi 3 dapat jawapan baru darab dengan 4. Dapatlah jawapan. Faham setakat ini? Ingat lagi semua? Ingat Faham. Yo. Ya. Yeah. Okey. Ada soalan? Ke suara saya putus-putus ke? Tak, okey je. Tak, okey je Okey. Kalau ada soalan terus awak angkat tangan. Jadi saya tahu. Kalau tak saya terus je sebab ini ulang kaji kan. Jadi kalau saya laju ataupun awak rasa macam perlu nak perlahankan dan atau nak suruh terang balik, you angkat tangan supaya saya dengar ada yang bermasalah. Okey, jadi itu TN. Jadi saya buat dua-dua serentak. Mula-mula kita tengok D, kat sini R. Lepas tu kita tengok TN untuk aritmatik, kita tengok TN untuk geometry. And one more adalah SN. SN is sum. Sum iaitu hasil tambah. Sum adalah hasil tambah. Sekejap ya. Okey, sum adalah hasil tambah. Okey, jadi hasil tambah. Hasil tambah formula SN. SN equals to N over 2. Okey, 2A plus N minus 1 darab D. Macam tu. Okey, dia ada dua. Satu lagi formula. N over 2 A plus TN. Tapi sebenarnya dua-dua formula ni sama je. Cuma formula atas boleh digunakan untuk semua soalan. Formula bawah hanya digunakan sekiranya fast pula. First and last term given. Sebutan pertama dan sebutan terakhir diberi, yes, kamu boleh guna formula yang kedua. Okay. Dan awak tengok sebenarnya formula ini dua-dua sama je. Awak tengok ya. Saya buat di sini. Okey, saya buat formula yang kedua. Formula yang kedua dia kata N over 2. Okey, A plus Tn. Apa dia Tn? Tn adalah A tambah N tolak 1 darab D. Jadi A tambah A jadi N per 2. A tambah A 2A tambah N tolak 1 darab D. Jadi awak tengok formula ini dengan yang atas. Sama ke tidak? Sama kan? Boleh? Okay. Boleh. Okay, jadi dekat sini sebenarnya tak kisah nak guna mana. Cuma yang bawah ni limited. Dia hanya digunakan apabila first and last term given. Okay, manakala geometry, formula SN. SN adalah A 1 tolak R kuasa N over 1 minus R. Kalau awak tengok set formula dia ada dua set. Yang satu lagi apa? Dia buat A. Kat sini dia buat R kuasa N tolak 1 over R minus 1. Yang pertama dia kata when your R is less than 0. Yang satu lagi R is lebih besar kosong. Macam tu. Jadi sebenarnya tak kisah. Awak nak guna mana-mana pun tak ada masalah. Okey, dan kita dah tengok dah sebenarnya nak guna mana-mana pun tak apa. Jadi ambillah salah satu. Okey. So itu formula SN. Maka kalau ikutkan habislah tajuk ini. Cuma geometri dia ada tambahan iaitu formula S infinity. Lagi mudah A over 1 minus R. Okey, boleh setakat ni So dekat sini bila dah tunjuk semua ni maka complete kamu dah tahu dah. Sebab ini saja formula-formula yang digunakan dalam progression iaitu dalam janjang. Okey, di mana kalau awak tengok okey, formulanya formula apa? Alamak. Okey, formula dia satu tadi pasal D. D yang sini pasal R. Lepas tu yang ini pasal TN. Yang ini juga pasal TN. And last iaitu formulanya pasal SN. Ini pasal SN ada dua. Yang sini juga pasal SN. Cuma untuk geometri dia teruskan ada S infinity iaitu hasil tambah ke tak terhinggaan. Okey? Boleh So you tengok dekat sini saya akan bagi contoh soalan apabila ada soalan dia akan bagi kamu cari nilai. So awak kena gunakan persamaan serentak macam tu. So semua tu dia melibatkan algebra punya. Jadi kalau kita tengok saya bagi satu contoh sebelum kamu jawab soalan-soalan yang ada kat situ. Saya bagi satu contoh. Contohnya saya bagi kamu
Kejap ya. Okey contoh saya bagi soalan macam ni. Okey, saya bagi nombor yang pertama, soalan yang pertama. Okey, soalan dia dibagi contohnya 25, 22, 19, 16, negatif 32. Okey, ini soalan pertama. Soalan kedua, okey, tak apa kita buat ini dulu. Soalan pertama yang ini. Soalan saya soalan saya nak hasil tambah sum untuk kesemua sebutan. Jadi tadi kamu kena tahu SN, maksudnya cari hasil tambah 5 sebutan, 6 sebutan. Tapi kat sini dia tak cakap hasil tambah berapa sebutan. Dia cuma kata cari hasil tambah untuk semua ni. Sedangkan kita tak tahu 25 bla 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 ni sampai 32 apa nombor kat sini. Kecuali awak cari apa nombor kat dalam ni. Lepas tu awak tambahkan. Tu boleh. Tapi saya tak galakkan saya tak galakkan awak buat macam tu. Walaupun masa SPM listing method dia benarkan. Tapi sangat bahaya. Jadi kita membuat andaian jangan benarkan pelajar buat. Macam tu. Sebab dia tidak semestinya tahun ini diterima, tahun depan diterima. Kadang-kadang terima, lepas tu nanti tak terima pula. Macam tu. Sebab bila kita orang marking pun, kita akan rasa, alamak, tahun lepas kita bahagi kan dekat budak. Kenapa tak dapat tahun ni? Ataupun, tahun lepas kita tak bahagi ni. Kenapa tahun ni bagi? Macam tu. Dia ubah-ubah. Tapi tak adalah ubah benda yang sangat penting. Benda yang simple-simple aja. Okay. Jadi dekat sini, apa yang perlu kamu buat first? First, tengok, you list dulu apa A. A is your first term iaitu 25. Sekarang ni kita tak tahu dia aritmatik atau geometri. Kita tengok dulu. Kita tolak 22 tolak 25 sama tak dengan 19 tolak 22. 22 tolak 25 negatif 3. So sini sama dengan negatif 3. Maka dia betul. Sama kanan dan kiri. You dapat hasil tolaknya sama. Bermakna dia adalah aritmatik. Bermakna ini awak punya D. Okey, ini awak punya D. Okey, jadi sekarang kita nak cari hasil tambah semua yang dalam kotak. Tapi kita tak tahu apakah nombor negatif 32. Jadi menggunakan formula Tn kamu negatif 32 equals to A. Your A is 25 plus N saya tak tahu. Your D is negative 3. So you dapat negatif 32, 25 tolak 3N tambah 3. Tu dia. Negatif 32, 25, 3, 28. Tolak 28 sama dengan negatif 3N. Jadi awak dapat sini negatif 60 sama dengan negatif 3N. Maka N-nya 60 bagi 3 kita dapat 20. You ingat N. N is you punya terms. Okay, bilangan terms dia tak boleh negatif ataupun tak boleh dalam nombor perpuluhan. And soalan takkan dalam apa-apa pun kamu jumpa tak akan ada. Diumumkan pemenang yang 2.5 dimenangi oleh tak ada. Tempat yang 2.5 tak ada. Alamat rumah tak ada pun. Rumah awak nombor berapa Rumah saya nombor 9.5 tak ada. Kalau ada pun nombor 9 jalan 3 strok berapa macam tu. Tak ada rumahnya beralamat di 9.5. Dia duduk pagar rumah orang. Okay, ingat N tempat duduk kamu, bilangan kamu, kedudukan kamu, dia tidak akan jadi perpuluhan. So you dapatlah N di situ adalah 20. Bermakna kamu kena cari S20. S20 formula SN tadi ada diberi dekat atas. Okay. SN adalah N per 2. Okay. Oleh kerana first and last term diberi, saya akan menggunakan formula SN yang di bawah. Saya tunjuk kamu nanti guna dua-dua pun boleh, tak ada masalah. So saya guna yang mudah dulu. Okay, SN, S20 is 20 over 2A. Your S is 25 plus your last term is negative 32. Okay, selesaikan. Okay, sekarang kalau awak tekan kalkulator, 20 bagi 2 sini 10.
10, 25 dengan 32 you dapat dia adalah negatif 7. So you dapat sini 10 dan negatif 7. Tekan kalkulator you dapat jawapan negatif 70. Maksudnya bila kamu tambahkan dari nombor 25 sampai nombor 32, di mana antara 16 dengan 32 ni ada banyak nombor lagi, kita tambahkan semua, sebenarnya semuanya ada 20 sebutan. Jawapan dia negatif 70. Okey, kita guna formula yang satu lagi. Formula satu lagi tadi iaitu dia adalah Sn, formulanya satu lagi, S20 equals to N over 2. 2A. A kita adalah 25. 2A plus N minus 1. N kita adalah 20 tolak 1. So, terus saja buat dekat sini 19. Okey, sebab kita dah tahu N. Tak payah buat N tolak 1, tak payah. So, you dapat, okey, ada lagi tak? Okey. So, jap ya. Mana dia? Okay, so you dapat sini N minus 1 adalah N 20 tolak 1, 19. N your D. D kamu adalah negatif 3. Okay, cuba tekan kalkulator. 2 kali sini 10, 2 kali 25, so sini 50. So ini tambahkan jadi ini 19, ini adalah negatif 57. So tekan kalkulator dapat negatif 7 darab 10, so masih dapat jawapan yang sama, iaitu negatif 70. Jadi tak ada masalah kamu nak gunakan formula A plus Tn iaitu last term atau guna formula yang biasa. Kedua-dua boleh digunakan. Okey, itu untuk SN aritmatik. Okey, setakat ni okey? Boleh Boleh. Boleh. Okey. Then soalan suka tanya dia suruh kamu cari A, R ke kan. Maksudnya dia melibatkan simultaneous equation. Iaitu bila kamu ada two equation and two unknown. Okey, tengok sekejap. Okey. Okey, contoh soalan saya bagi macam ni. Saya kata saya bagi formula, saya kata hasil tambah janjang aritmatik ataupun okey. So dia berbeza kalau 10 sebutan, okey contoh ni tadi, okey sementara saya teringat. Okey sebutan tadi you tengok terms yang diberi di sini tadi ini. Okey aritmatik ni kalau dia kata cari 10 hasil tambah 10 sebutan pertama, yes you cari S10. Tapi kalau saya kata cari hasil tambah 10 sebutan selepas sebutan keempat. 10 selepas sebutan keempat. Apa maksudnya? Sebutan yang keberapa? Dia nak 10 tapi selepas keempat. Macam mana? Siapa ada idea? 10 tapi selepas keempat. 4 kita ambil ke tak? Okay, dapat tak? Tak masukkan So dia kata 10 sebutan selepas sebutan keempat. Selepas sebutan keempat dia maksudnya macam ni T1, T2, T3, T4. Selepas sebutan keempat maksudnya T5. T5 dia nak 10 sebutan. T5, T6, T7, T8, T9, T10 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sebutan. Kan 10, 11, 12, 13, 14 sampailah T ke-14. Okey, tapi sebenarnya tak payah nak senaraikan tu. Cuma saya nak tunjuk dekat kamu. Bila dia kata 10 sebutan selepas keempat, dia bukan cari S10. Tetapi kita akan ambil selepas keempat. Tambah 10. 10 tambah 4, jadi kita ambil S14. Tolakkan S4. Kenapa tolak S4? Ini awak tengok. Bila dia kata 10 sebutan selepas keempat, kita ambil semua. Kita tolak yang ini. Ini tolak. Maka kita dapatlah yang dia nak, iaitu 10 sebutan selepas sebutan keempat. Boleh? Okey? Okay.
Okey, so itu antara bentuk-bentuk soalan dia. Okey, sebabnya kita nanti dia ada banyaklah ni, nanti saya tunjuklah Ni sekarang mana yang saya teringat saya akan tunjuk dulu. Okey, itu untuk aritmatik ada nanti yang melibatkan simultaneous equation iaitu persamaan serentak. Okey, contoh dia kata saya bagi kamu untuk hasil tambah 5 sebutan. Okey, 5 sebutan so dia adalah S5. Okey, 5 sebutan pertama. Okey, 5 sebutan pertama, contoh saya bagi sini ialah 25. Dan hasil tambah 4 sebutan berikutnya. 4 sebutan berikutnya. Bermakna sebutan ke berapa? S5 iaitu hasil tambah 5 sebutan pertama. Okey. So kalau 4 sebutan yang seterusnya, S berapa? T apa yang dia nak? 6, 7, 8, 9. Ya, 6, 7, 8, 9. Macam saya kata tadi kan, 4 seterusnya. Maksudnya 4 tambah 5. Jadi sebenarnya kita akan buat S9 tolak S4. Sebab dia kata apa? S4 tolak, sorry, S5. Dia kata 4 sebutan berikutnya adalah 92. Contohnya macam tu. Ini contoh soalan. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, S5. So apa yang perlu kamu buat di sini, tengok persamaan yang pertama S5. Apa dia S5? N per 2. Ataupun kat sini 5 lah. 5 per 2, 2A plus N-nya 5, 5 tolak 1, 4D. Equals to 25. Macam tu. Jadi kalau kamu tengok dia ada dalam satu persamaan ada dua unknown. A tak tahu, D tak tahu. Okey, biarkan dulu. Dan kita tengok S9. S9 tolak S5. S5 kita dah tahu ialah 25. So tolak sini. Tolak 25 sama dengan 92. Jadi S9 sama dengan 92 tambah dengan 25. So kita dapat 117. Apakah S9? S9 adalah 9 per 2, 2A tambah 9 tolak 1, 8D sama dengan 117. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia apa yang ada kat sini adalah mana dia. Okay, you have two equation and two unknown. Iaitu dia tanya A dengan D. A dengan D. Nak guna apa? You have two equation and two unknown. So macam mana nak selesaikan? Buat apa? Lupa? Simultaneous equation. Ya, gunakan simultaneous equation. Simultaneous. Yes, betul. Okay, boleh? Okay, siapa tak ingat simultaneous? Ni saya baru tunjuk, saya nak ingatkan balik semua ni. Okay, tak apa, nanti kita buat ni saya cerita dulu. Saya nak recall balik apa yang kamu belajar pasal tajuk ni. Dan ini semua bentuk yang simple-simple dalam paper 1. Dalam paper 2 tu nanti lain. Bentuk dia akan lain. Dia akan jadi, kalau paper 2, dia akan jadi soalannya panjang-panjang. Macam tu. Okay, next. Kita tengok seterusnya. Saya bagi contoh-contoh dulu untuk geometri. Saya tak nak bincangkan soalan yang saya bagi sebab saya nak awak buat nanti. Okay. Dalam geometri, kalau kamu ingat you ada recurring number tu. Nombor yang perpuluhan berulang. Contoh nombornya 0.32 saya letak titik di atas. Okay, apa maksud titik di atas? Ingat lagi tak? Hai. 32. Ingat tak apa dia? Berulang 32, 32. Ya, so ini bermaksud 0.32, 32, 32 sampai bila? Sampai penat. Okay. So, apa nak kena buat? Ini sebenarnya dia sama juga 0.32 tambah ataupun koma pun boleh 0. Yang dah ada nombor kita letak kosong. 0032. 0.000032. Cukup. Jadi apakah A kat sini macam biasa kena tahu A. Tadi saya dah bagi tahu dah formula S infinity. S infinity equals to A over 1 minus R. So here your A is 0.32. Senaraikan dulu A. Then you tengok dia punya R. So R kamu akan macam tadi kamu akan buat
Kat sini 0.032, you bahagi dengan 0.32. Jadi R selesaikan 0.0032 over 0.32. So the answer ya kat sini 0.01. This one is your R. Okay, soalan dia akan tanya sum to infinity ataupun dia kata dia bukan cari sum to infinity. Dia minta kamu dalam simplest form fraction yang termudah. Okey, ada kalkulator yang kamu tekan 0.32323232 then you tekan equal, you tukar pada fraction, dia boleh dapat jawapan. Ada certain kalkulator yang boleh. Okey, cuba kamu tekan kalkulator sekarang. Okey, tekan kalkulator 0.323232. Cuba jap saya ambil kalkulator saya jap. Oops. Okey, cuba kamu tekan. Dapat tak tukar pada pecahan you punya kalkulator? Nampak pula kalkulator saya. Dapat 32/99. Kan ada kalkulator yang dapat. Okey, maksudnya apa yang saya masukkan tadi tekan kosong. Okey, sorry. Okey, perpuluhan. You tekan 32, 32, 32, 32, 32, 32. Mana sana? Okey, cukuplah. Okey, tekan sama dengan. Okey, dapat tu kan? You tekan shift, you tekan pecahan ABC. Nampak? Dapat 32/99. Itulah jawapan dia. Tapi kalau dia nak suruh awak tunjuk jalan kerja, tak bolehlah buat macam tu. Jadi, kamu ambil S infinity equals to A. A kamu 0.32 over 1 minus R. 0.01. You tekan calculator. So, you akan dapat 1 tolak 0.01. Okay. Then you buat 0.32, you bahagikan. So, you dapat jawapannya. Tekan kalkulator. You dapat 32/99. Boleh? Okay, ini dia. Dan satu lagi bentuk soalan, dia keluarkan macam ni. Ni yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua, dia buat 2.176. Dia letak titik dekat 76. So, ini bererti 2.1. Okay, you boleh buat 76 dekat sini. Next number is 0.000. Okay, so kira kan 1, 2, 3 kan. Jadi kita nak ni 76. Jadi nanti 1, 2, 3 ni kosong. 1, 2, 3 kosong. Lepas tu baru masuk nombor 76 dan seterusnya. Sebab ini bererti nombornya 2.176, 76, 76 dan seterusnya. Okey. Jadi dan sebenarnya kalau nak Okey, lagi satu nak selamat, awak boleh buat macam ni. Awak ambil dulu nombor yang tak berulang. Nombor yang tak berulang adalah 2.1 sebab nombor ini tak ada titik. Lepas tu koma, letak 0.076. Koma 0.00076. Macam tu. Jadi apakah A? A kita adalah 0.076. Apa R? R dia you ambil 0.00076. 3 kali. Bahagikan dengan 0.076. So R kamu dapat 0.01. Jadi S infinity kamu adalah A 0.076 bahagi 1 tolak R. Okey, tekan kalkulator. Okey, you dapat nombor kan? Okey, you dapat apa? Cuba tekan kalkulator ni dulu. Apa dapat jawapan? Tekan kalkulator yang ni. 38/495. Nombor dalam you punya perpuluhan. Desimal. 0. 0.07. Ya, 0.0767676 kan? Okey. Then, ini bererti dah betul dah. Tapi yang ni depan ni tadi kita kan tak ambil kan? Letak je kat sini. 2.1 tambah.
So, you tambahkan dengan 2.1. Itulah maksudnya. Jadi, dapatlah nombornya 2.1767676767676. Okay? Jadi, kalau ada nombor yang tak ada titik, you letakkan dekat awal. So, barulah tekan fraction, you dapat jawapannya adalah 431/198. Betul? Boleh? Boleh. Okay, setakat ni okay? Okay, so itu dia. Apa lagi? Okay, sementara, okay, nanti kita cuba tengok dulu soalan. Okay, kita tengok soalan ni. Ni dia. Soalan ni, bila dia bagi kamu pasal luas, kamu cari dulu senaraikan luas. Kalau dia cerita perimeter, awak senaraikan perimeter. Kalau dia bagi volume, senaraikan volume. Okey, kat soalan ni apa? Dia kata, azan. Cek cuba buat dulu nombor 1 ni. Senang je ni, cuba. Azan buat jap. Azan. Nah. Okey. So tengok soalan kat sini dia kata, okey, Rajah 1 menunjukkan, okey dia kata kat sini ada dia buat dalam triangle. Okey, maksudnya kat sini ada awak tengok 3 segitiga. Okey, dia buat daripada mancis kan, batang mancis. Jadi, kalau awak tengok pada soalan ni dia kata setiap ni 5. So sini 5, sini 5, sini 5. Okey. Jadi kita tengok lagi dia cerita pasal apa? The perimeter.
The triangle. So, bila dia kata perimeter, kat sini dia kata form an arithmetic progression. Jadi, bila dia cerita pasal perimeter, kamu cari dulu perimeter. Bermakna sini 15 perimeter dia. Kan? Sini 5, sini 5, sini 5, sini 5, 5, 5. So, sini ialah 30. 1, 2, 3, 15 kali dengan 3 iaitu 45. Itu dia. Jadi dia kata apa? Dia suruh kamu tuliskan. Dapatlah jawapannya. Sebab dia kata aritmatik. Okay, dia kata perimeter. So you selesaikan. So dapat jawapan sini 15, 30 dan 45. Sebab dia nak kamu tuliskan first three terms of the progression. Iaitu janjang tu. Kalau dia kata nak area, awak carilah area. Kalau cerita soalan tu pasal volume, senaraikan volume. Dan dia nak apa? Common different, beza sepunya. Tolak je lah. Dia dah bagi tahu kat sini common different iaitu beza sepunya. Buat je terus D. Tak payah buat kanan dan kiri. Yang ini tak payah buat kanan dan kiri. Sebab dia dah bagi tahu cari common different iaitu your D. Terus sahaja buat iaitu Tn minus Tn minus 1. Tak payah nak tulis macam ni pun tak apa. Ini general form. So, you boleh terus buat. Oh, okay. You ambil lah T3 tolak T2. Tak nak lah nak ambil T2 tolak T1. Boleh. Okay. So, T3 ialah 45 tolak 30. You have the answer here is 15. Macam itu. Okay. So, itu dia. Jadi, yang ini mudah. Masih mudah sebab dia tak suruh cari. Kalau dia kata dekat sini kan, dia nak sebutan ke 20. Apa nak buat? Dia nak yang ke-20. Cari apa? Saya nak segitiga yang ke-20. Berapakah perimeternya? So, saya cari apa? Tn or Sn? TN. Tn. Iaitu cari T20. Kalau dia nak terms sebutan ke-20. Kalau dia nak hasil tambah, okay, you kena tengok. Kalau dia kata 20 sebutan pertama, ada perkataan pertama, baru cari S20. Kalau dia kata dia nak hasil tambah 5 sebutan selepas sebutan ke-6. Hasil tambah 5 selepas ke-6. So, buat 6 tambah 5, 11. S11 tolak S6. Faham tak? Faham ke tidak? Faham. Faham Faham. Okay. Okay, good. Okay, so senang. Yang ini, ni nampak. Ni kalau awak tengok, dia bagi di geometri. Sebab dia bagi infinity. Infinity untuk progression. So, ini mudah je lah. Awak masuk je dalam calculator formula awak. This one. Tengok ni. Dia kata cari nilai PQR. Okay, kat sini hati-hati. Awak tengok, dia kata kat sini apa? Dia bagi kamu 108 PQ and 27/64. Dia dah bagi tahu dah dia geometri. Dan soalan tanya apa? Dia nak kamu cari P, Q dan R. Bila dia bagi geometri, maka kita kena cari R dia terlebih dahulu. Okay, boleh cuba buat tak? Nak try? Boleh try? Okay, cuba sekarang. Soalan nombor 3 ni. Oh, cuk. Cikgu, Ya. ni kena simultaneous equation ke? Ya, ni dia panjang sikit lah. Ini kena simultaneous sikit. Okay.
Simultaneous boleh cari sebabnya kat sini dia katakan 108 P, Q dan R dan 27/64 adalah 5 sebutan pertama. So nak guna awak guna T5 ke tapi maksudnya dia kena ada simultaneous jugalah. Maksudnya dia tak boleh direct cari awak kena cari nanti dah dapat R baru masuk cari P macam tu. Oh, jom. Ada yang dah dapat? Okey, ada yang dapat? Ada yang dapat ada idea? Ada tak? Ada tak? Senyap je. No idea cikgu. No idea. Okey So kat sini dia macam-macam sebenarnya. Okey, salah satu kalau saya lah, saya akan nampak saya ambil T5 dulu. Okey, T5 sebab ini kan T1, T2, T3, T4, T5. T5 ke saya 27/64. T5 adalah formula adalah AR kuasa 4 sama dengan 27/64. A is your first term ada dah 108. Okey, 108 R kuasa 4 sama dengan 27/64. Bermakna R kuasa 4. Okey, awak tekan kalkulator lah. Saya tadi tekan kalkulator terus. Maka saya dapat R-nya adalah 1/4. R ni common ratio tau, bukan R yang ini. Hati-hati. R ni R common ratio, iaitu nisbah sepunya. Okey. Boleh ikut tak setakat ni? Cuba tekan kalkulator. 27/64 bagi 108 dan tekan punca kuasa 4. Dapat tak 104? Dapat. Dapat kan? Okey. So dapat 1/4. Tapi ingat ini bukan R yang sini. Secara kebetulan kalau nanti betul, itu secara kebetulan. Tapi R ini adalah R common ratio, bukan R di sini. Okey. Jadi dah tahu R, so you tahu P. P tu macam mana? P adalah sebutan kedua. Sebutan kedua tu apa? Sebutan kedua tu adalah AR. A kamu adalah 108. R kamu adalah 1/4. Tekan je lah kalkulator, dapatlah jawapan P. Okay, so you akan dapat 108 you bahagikan dengan 4. Okay, maka P kamu dapat 27. Apa Q? Q kamu 27 darab lagi 1/4. Kan? So Q kamu dapat 27/4.
R kamu bahagi lagi dengan 1/4. So, you dapat 27/16. Jadi R yang ini common ratio, bukan R yang ini. Jadi jawapannya ini punya P, Q, R. Boleh? Okey, boleh. Jadi ingat, tu yang saya kata simultaneous tadi, maksudnya you kena cari dulu tempat lain, baru boleh masukkan yang lain. Okey, selesaikan di situ. Okey. Okay, kalau awak tengok ni semua soalan ni awak boleh buat dan sebab kat belakang tu ada jawapan. You boleh refer dekat situ untuk jawapan dia. Okay, yang macam ni kan dia kata apa? Tinggi dia bermula dengan 0.5. Okay, sorry. Bukan bermula dia 0.5, dia bertambah sebanyak 0.5. Mula-mula apa? Mula-mula 4 cm. Bertambah 0.5, maksudnya 4.5. Kemudian 5 dan seterusnya. Dan dia kata berapa hari ketinggiannya akan menjadi 175. So 175 ni TN ke SN? TN. TN. Aritmatik ke geometri? Arithmetic. Ya, aritmatik. Okay. Boleh ya? So ni awak selesaikanlah. Ni mudah je Boleh. lagi. Okay, kalau tak okay awak angkat tangan Okay, kalau tak awak saya teruskan. Okay, yang ini... Ni pun sama. Okay, dia nak tahun 2013. Awak kena Disember 2013. Maksudnya awak carilah. Dia kata cari baki akaun dekat hujung Disember. Okay, duit dia bermula mempunyai 840 dalam akaun pada bulan Februari. Bermula Mac dia masukkan 204 setiap bulan. Dan bermakna 204 ni dia punya apa? D. Yes, Common dia punya. difference. Ya, common different. Boleh? Okay. Cuba ni soalan nombor 6. Sebab dia dalam log. Okay, cuba buat. Okey tak? Okey, ada yang dah dapat dah? Cikgu, Ya. kalau ada log kiri kanan boleh potong je? Boleh? Okay.
Okey, dapat jawapan? Apa jawapan? Saya dapat -9. -9. Lagi? Itu ada silap sikit je tu sebenarnya. Dah betul dah rasanya. Orang lain? Ada jawapan lain? Tengah buat lagi. Okey, tengah buat. Aikal, share kat saya jawapan jalan kerja. Okey. Ya. Betul lah kau Aikal. Kau pakai pensel apa ni? Itu apa? Ni Tak nampak cikgu? yang second row tu, yang tolak dengan log 3 tu apa dia? Log 7304. Okey. Subhanallah. Tak, sebab dia ada flash, so macam silau sikit. Ah, Okey Aikal. Dia ada depan, kamu nampak tak log yang satu lagi tu negatif log tu. Kan? Kamu dia boleh potong log tapi dia ada negatif. Maknanya negatif tu naikkan atas. Bermakna dia jadi M kuasa negatif 1. Oh ya ke? Saya buat negatif M terus. Tak boleh. Sebab sebelum kamu potong, depan log tu tak nak ada dah. apa-apa. Oh, Depan log tak nak ada apa-apa. Jadi dia akan jadi M kuasa negatif 1, dia adalah 1 per M. Sama dengan 9. Lepas tu barulah dapat jawapan betul. okey. Okey. Cikgu. Orang lain dapat jawapan apa? Salsabila? Tak tahulah log ni. Lah log ni kan. Bila log je habislah. Soalan LOG kau pergi buat LOCK. Habislah kena log. Akil? Akil? Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Okey, meh kita tengok. Nuaim. Dapat? Saya start lah cikgu. Saya saja je bagi log ni start. Okey. Tengok Jadi log ni sebab kat sini dia dah bagi 9 ya cikgu. berapa? 9. 9. Persilap. Tu ada silap sikit tu. Mari kita tengok. Dia aritmatik. Bila aritmatik kita tolak. So kamu buat log 3 asas 7 tolak log M asas 7. Sama dengan log 81 7 tolak log 37. Okey. Sebenarnya awak tengok macam ni. Bila dapat macam ni, awak akan buat dia log. Bila dia tolak, 3 bahagi M. Base dia 7. Sama dengan log 81 bahagi 3 base dia 7. Kalau macam ni baru boleh potong. Macam ni baru boleh potong. Jadi kalau awak tengok 81 bahagi dengan 3, you dapat 27. Jadi dia 3 per M sama dengan 27. Ni cara satu lagi. Aikal buat tadi betul dah. Betul juga. Okay, so you akan dapat sini M sama dengan 3 per 27 iaitu 1 per 9. Okay? Aikal tadi dia ubah. Dia buat ini jadi 3 kuasa M kan? 3 kuasa 4 betul Aikal? Jadikan 3 kuasa 4. Lepas tu Aikal pergi potong. Log 3 dengan log 3. Jadi tapi kat situ bahayanya sebab dia negatif tu lah. Negatif dia. So, awak guna je. Maksudnya awak ingat dia kata aritmatik. Jadi dekat sini kita nampak yang pelajar tahu aritmatik dia menggunakan operasi tolak. Dan kat sini dia nampak pelajar tahu hukum dia bila dia tolak dia jadi bahagi. Barulah you boleh potong-potong, ambil sebelah jadikan, selesaikan guna matematik sahaja. Boleh? Okey? Boleh.
Tapi ni bentuk soalan lah kan. Jadi tu yang kadang-kadang awak akan sakit macam ni. Bila dapat indices. Kan. Kat sini dia kata apa? Dia bagi tentukan urutan 2 kuasa X, 2 kuasa 2X, bla bla ialah janjang aritmatik atau janjang geometri. Jika X sama dengan 3, cari. Dia kata suruh tengok dulu. Ni aritmatik atau geometri. Jadi kat sini kita, kalau dia suruh tentukan either dia aritmatik atau geometri, so buatlah dulu. Kita tengok. Sebenarnya dah tentu kita nampak dia bukan aritmatik sebabnya sebenarnya kat sini pengacau ni. Dua-dua tu pengacau. Sebenarnya nombor dia X, 2X, 3X. Macam tu. Jadi kalau kita tengok, kita gunakan, awak boleh gunakan tolak. Contohnya kita akan buat 3X tolak 2X. 2X tolak X sama dengan 3X tolak 2X. Jadi awak dapat 2X tolak X, X. 3X tolak 2X, X. Okey, kalau kita bahagikan, contohlah kita bahagi. 2X bahagi X sama dengan 3X bahagi 2X. Potong. Tak sama. Jadi bila dia tak sama, dia bukan janjang geometri. Jadi kat sini dia adalah janjang arithmetic progression. Kenapa? Sebab kita dapati hasil tolak dia yang sama. Okay. Jadi kat sini dia kata jika X equals to 3, gantikan X-nya dengan nilai 3. Bila X gantikan 3, maksudnya 2 kuasa 3, 2 kuasa 2 dot 3, 6, 2 kuasa 3 kali 3, 9. Senang raikan. Dia kata cari jumlah, dia nak bagi 5 sebutan pertama. Bermakna cari apa? Cari apa? 5 sebutan Sum. pertama. M. Apa dia? Tak dengar. SN. Ya, cari SN. Okey, 2 kuasa 6. So, sini 64. 2 kuasa 9. So, sini 512. Okey? Kejap. 64. Tadi saya buat kejap. Okey. Sorry. Sekejap saya tunjuk balik. Sebab saya buang yang bawah tu. Dia jadi... Kejap saya buat balik daripada awal. Sebab tadi saya buat dia aritmatik. Tapi sebenarnya ni saya tak boleh gunakan aritmatik ni. Sebab saya abaikan yang bawah tu. Tak boleh. Sebab nombornya... Okey, tengok ya. Sorry. Okey, sebab dia ada kuasa, ada nombor ni, asas dia ni. Jadi dia 2 kuasa X, 2 kuasa 2X kan? 2 kuasa 3X. Okey? Jadi kalau dia log, tak apa. Awak boleh abaikan tadi. Kemudian awak kena guna hukum juga. Sebelum awak abaikan macam ni tadi kan, saya tak bolehlah potong 2 ni siap-siap. Tadi saya buat potong yang 2 tu siap-siap. Tak boleh. Okey, so you buat. Jadi kat sini kita gunakan 2 kuasa 2X bahagi 2 kuasa X. Sama dengan 2 kuasa 3X bahagi 2 kuasa 2X. Jadi awak dapat 2 kuasa 2X. Bila bahagi maksudnya kita tolak X. Kat sini barulah nanti kita boleh potong dia punya 2 tu. So, you tengok 2X tolak X, you dapat 2 kuasa X. Sini pun kita dapat 2 kuasa X. Tetapi, kalau kita guna hasil aritmatik, kalau kita guna aritmatik, iaitu 2 kuasa 3X tolak 2 kuasa 2X. Sama tak dengan 2 kuasa 2X tolak 2 kuasa X? Tidak sama. Maka dia adalah geometri. So, this one is your R. Sorry saya tak boleh potong bawah ni siap-siap. Kalau saya potong bawah siap-siap tu jadi salah tadi. Jadi dia jadi aritmatik. So ini you punya R. Kemudian dia kata tadi, so ingat aritmatik dengan indices and log. Macam tadi log pun sama. Kita tak boleh abaikan log tu. Kita guna dulu log dan kita gunakan hukum log. Begitu juga dengan ini. So ini kita kekalkan dia punya base dia asas 2 dan you gunakan hukum indices. Baru you dapat dia punya R. Then you substitute your X. X-nya dia kata 3. X-nya 3. Masukkan tadi kita dapat 2 kuasa 3 dia 8. Dia 64 64 dengan 512. Dan seterusnya. Dia nak hasil tambah 5 sebutan. So awak carilah S5. S5 A-nya 8. A. Then 1 tolak R ke R kuasa N dulu ke tak kisah. 1 tolak R. R kita adalah 2 kuasa X dan dia dah bagi X kita 3. Bermakna R kita ialah 8. Okey. Jadi you akan dapat 1 tolak
Ni nampak ni R-nya 2 kuasa X. Okay. X-nya ialah 3 bermakna 8. Jadi formula Sn adalah A 1 minus R power of N bahagi 1 tolak R. Masukkan saja R8, N-nya ialah 5 bahagi 1 tolak dengan 8. Selesaikan you dapat jawapan. Boleh? Boleh tak? Cikgu, Ya? yang aritmetik tu Uh-huh. bukan sama je ke? Tak boleh eh? Tak boleh. Sebab kalau aritmatik ni mana sama? Ni tak sama. Mana boleh tolak? Oh, kalau Ah, base sama tak boleh ni. tak Keluarkan. boleh. Kalau aritmatik ni, you kena jadikan dia macam ni. 2 kuasa, sini akan jadi 2X. Kat sini akan jadi 2 kuasa X tolak 1. Dia jadi macam ni. Yang sini, dia jadi 2 kuasa X. Sini 2 kuasa X. Sini tak boleh 2 kuasa X. 2 kuasa 2, 4 tolak 1. Tak boleh. Dia macam ni. So, ini tak sama. Faham? Sebab dia Okay. tolak ni tak boleh tolak macam ni. Tak boleh tolak 3X tolak 2X jadi X. Tak boleh. Kalau dia bahagi, yes. Kalau dia 2 kuasa 3X, bahagi 2 kuasa 2X. Maka atasnya jadi 3X tolak 2X. Tapi kalau yang macam ni, dia kekal. Ini seolah-olah dia macam ni tau. Okay, kalau dia ni, maksudnya macam ni. Kalau 2 kuasa 3 tolak dengan 2 kuasa 2. Awak tak boleh buat 3 tolak 2. Kan 2 kuasa 3, 8. Kan 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 2, 4. Jawapannya 4. Kalau awak guna hukum, 2 kuasa 3 tolak 2, 3 tolak 2, 1. 2 kuasa 1, 2. Jadi jawapannya tak sama. Faham? Faham tak? Kan? Okay. Faham. Okay, hati-hati macam tu. Sebabnya tolak ataupun tambah pun sama. Kalau 2 kuasa 3 tambah 2 kuasa 2. Tak boleh jadi 2 kuasa 5. Tak boleh. Tapi kalau dia darab, yes. Kalau dia darab, yes. Boleh. Okay. Ni sama je. Tak ada apa. Dan ni nampak tak soalan. Hasil tambah 12 sebutan seterus selepas sebutan ke-8. Dia after 8 terms. Maksudnya 8 masuk tak? 8 masuk tak? Tak masuk. Ni kena hati-hati ni. Ramai pelajar nanti dia pergi buang sebab 8 tak termasuk. Nanti dia ingat 8 tu termasuk. Okay, sebab 8 tak termasuk, jadi kita akan buang. So, 12 tambah 8, you buat S20 tolak S8. Okay, kita tengok soalan. Okay, cuba buat nombor 10 ni. Ni soalan kebat ni. Cuba buat nombor 10. Kita ada berapa orang?
870 liter cikgu. Berapa? 870. Ya, 870. Okey. Orang lain? Dapat tak? Okey, boleh kan? Dapat. Dapat boleh So 870. Macam tu. Okey. Okey, kejap saya nak cari ada soalan ni. Okey, you tengok ni. Tadi saya dah bagi tahu kamu formula SN ada dua kan? Kalau aritmatik, kalau geometri, macam mana formula SN. Jadi kamu jangan terkejut kalau jumpa formula SN yang lain. Sebab formula SN ini hanya untuk soalan ini. Dia kata the sum of the first n term of progression is Sn equals to 2n squared minus n. Maksudnya dia ni hanya untuk soalan ini. Soalan kata find the 8 terms, dia nak sebutan ke-8. Dia bagi kamu formula SN. Dia bagi kamu formula SN. Tapi dia nak sebutan ke-8. Okey. Ada idea tak? Sebab kamu dah belajar tajuk ni. Kod-kod teringat ke kan? Kalau belum belajar, memang tak pernah jawab soalan, mesti kamu tak faham sangat. So sekarang ni kita dah buat revision. So agak-agak ingat tak? Saya ada formula SN. Saya nak sebutan ke-8. Siapa ada idea? Masukkan jawapan tu dalam N. Ap- Tak tahu. Macam mana? Masukkan dalam N. Masukkan N yang mana? 8 dalam Okey. N dengan dalam formula tu sekali. Dalam masukkan dalam formula tu, N ni gantikan dengan 8. Macam tu? Hmm. Okey. Saya nak sebutan ke-8. Kalau awak cari S8, maksudnya awak cari apa? Sums. Lepas Sum. tu cari Lepas tu cari? S7. Lepas tu Yes. tolak. Yes, betul. S7. Sebenarnya ada satu formula, iaitu formula T. Tn adalah Sn minus Sn minus 1. Jadi kalau dia nak T8, maka kita cari S8 tolak S7. Faham? Faham tak yang lain? Dan awak jangan takut bila soalan nanti dia dalam sebutan huruf-huruf. Dia tak dalam nombor. Kan? Jadi tak apa. Memang soalan suka sangat sekarang keluar macam tu. Dia keluar dalam huruf. Okey. Ni awak tengok. Tengok sini. Dia bagi kamu nombornya negatif 5. Okey. Kalau awak tengok dia negatif 5, negatif 2 dan 1. Dia kata diberi satu janjang aritmatik ini. Dia kata nyatakan 3 sebutan berturutan. Janjang itu jumlahnya 48. Okey, awak tengok sebelum negatif 5 ni ada titik-titik tak? Ada tak? Sebelum negatif 5? Tak ada. Kalau tak ada, bermakna A kamu adalah negatif 5. Dia kata aritmatik seperti biasa cari D. D kamu adalah negatif 2 tolak dengan negatif 5. Jadi D kamu dapat 3. Okey? Okey, soalan kata cari 3 sebutan berturutan. 3 sebutan saya tak tahu apa nombornya akan menghasilkan jawapan 48. Boleh buat tak? Boleh. Boleh? Okey, cuba. Cikgu, Ya. ni ada jalan kira ke? Adalah. Sikit je jalan kerjanya. Habis kau main teka-teka. Kalau teka-teka tak ada? Berapa jawapannya? Saya dapat 13, 16, 19. Okey, tadi macam mana Aikal main cari je lah. Mula bahagi dulu 48 bahagi 3. Okey, lepas tu?
Lepas tu susun-susun lah. Sampai beza dia dapat 3 semuanya. Okey. Okey, sebenarnya macam ni. Awak boleh buat. Sebab saya tak tahu. Saya bermula dengan nombor apa. Contohnya saya buat X. So, maksudnya nombor yang seterusnya mestilah bertambah 3. X tambah 3. So, yang ini akan jadi X tambah 6. Sama dengan 48. X tambah X tambah X, 3X. Sama dengan 48. Tolak dengan 9. 3X sama dengan 39. Maka X-nya adalah 13. Jadi apa nombornya? 13. 13 tambah 3, 16. 13 tambah 6, 19. Okey? Okey, ada orang lain buat cara lain? Okey, boleh Dia tapi kalau ada kertas satu kan, dia awak I akan bagi jawapan. Okey, cuma sekarang kertas satu sekarang penandaan dia tidak lagi macam kertas satu dulu. Kertas satu dulu tengok je jawapan terus dapat full mark. Tapi kertas satu sekarang dikatakan tanda tapi tak tahu lagi lah sebab tak mula lagi. Dikatakan penandaan macam kertas dua. Dia tengok dari mana dapat. Kalau dulu penandaan kertas satu dari bawah. Dia tengok jawapan betul aja terus full mark. Dia tak tengok dah atasnya apa benda. Kalau tak betul baru dia naik-naik cari markah. Kalau markah 3, 3 tak dapat. Dia tolong cari untuk 2 markah. Dia tolong cari untuk 1 markah. Kalau kertas 2 dia marking dari mana dia lahir. Dari sini. Dapat markah. Bawah salah tapi dah dapat markah atas. Tapi kalau kertas 1 dulu dia tengok je bawah. Jadi kertas 2 tak. Tapi sekarang dikatakan kertas 1 pun marking skimnya macam kertas 2 dari atas ke bawah. Jadi bahayalah kena ada jalan kerja. Boleh Okey. Ni tak payahlah. Ni sama je. Tapi kena buat lah nampak? Ni dia. Ni yang saya nak tengok. Dia nak P dalam sebutan K. Dia nak P in term of K. Bila dia nak P in term of K, dia nak find the value of K, dia nak prove kan dia adalah arithmetic or geometry. Saya dah kata tadi mesti buat kanan dan kiri. Dan kat sini dia dah bagi dia adalah geometry. Cuba buat soalan nombor 15. Okey tak? Siapa dah dapat jawapan boleh sebut terus.
Dapat? Dapat tak? Senyap je ni. Cikgu, Ya. saya dapat 3 tolak 9K kuasa 2. Ya, 3 tolak 9K. Betul 3 tak? tolak 9K. Bermakna P sama dengan 3 tolak 9K. Macam tu? Okey, lagi? Ya, ni kan sebenar... apa dia? Saya dapat 9 tolak 3K per K tolak 3. Kau jawab lepas tu kau ketawa. Aduh. Okey, tengok sini. Diam Okey, tengok Dia nak P dalam sebutan K. Jadi saya ambil P bahagi 9 per K. Okey, sama dengan 9 per K bahagi 3. Kenapa saya buat per dengan bahagi ni, saya buat serong ni supaya awak nampak. Ni atas ni, bawah ni orang lain. Jadi ini akan jadi P K per 9. Faham? P bahagi 9 per K sama juga P darab K per 9. Yang ini akan jadi sama dengan dia 9 per K, dia bahagi 3. Jadi darab 1 per 3. Ini potong, sini jadi tinggal 3. So, you nampak dia dapat PK per 9 sama dengan 3 per K. Soalan nak P. Soalan nak P. Oh, sorry. Kenapa dia turun ni? Alamak. Sekejap Aish. Okay. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok, okey saya tulis balik. Okey. So ni awak dapat, ni dah habis jadi dia 3 per K. Macam tu. So you nampak saya bawa sana PK kuasa 2 sama dengan 9 kali 3, 27. Soalan nak P sama dengan 27 per K kuasa 2. Itulah jawapannya. Cuba kamu hantar kat saya jawapan yang kamu dapat tu tadi Yang dua orang Aikal dengan siapa? Saya yang bagi jawapan yang perempuan ni. Awak share kat saya nanti saya nak tengok macam mana awak boleh dapat jawapan tu. Boleh? Apa silap kamu? Aku cuba tengok. Apa silap kamu? Sebab terbuat ni, Tolak. aromatik. Dia geometri. Aikal? Macam mana Aikal dapat Aikal? Saya pun buat aritmatik. Aritmatik korang macam mana buat aritmatik? P tolak 9 per K sama dengan 9 per K tolak 3. Lepas tu samakan bawah macam tu. Apa kau buat? Aku tak tahu benda kau buat. Okey, hati-hati tau. Dia bagi geometri. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, atas ni semua ni saya dah tengok Awak boleh cuba sendiri. Saya nak awak buat yang ni. Mana soalan ni Nombor kertas 2. Bukan. Kalau macam ni kan soalan ni. Kalau dia cerita pasal area, you cari area dia dulu. Senaraikan dulu. Kalau dia perimeter, cari dia punya perimeter dulu. Okey, ni dia. Soalan ni. Okey, you tengok soalan ni. Soalan nombor 3 ni, dia kata, Raja menunjukkan 3 segi 4 berturutan dengan turutan susunan menaik. Okey, tunjukkan perimeter. Dia cerita perimeter, nampak? Membentuk janjang aritmatik. Bila perimeter, awak buatlah perimeter. So, ini X tambah X tambah X tambah X. X tambah X tambah X dapat 4X. Okey. So, yang ini apa? So, ini adalah sama juga 4X tambah 2. Jadi, dapatlah 4X tambah 8. Yang ini 4X tambah 4. Okey. So, dapat 4X tambah 16. Faham? Tambahkan semua. Okey. Okay, tapi dia kata kat sini, dia kata tunjukkan, show that perimeter of the square form arithmetic progression. So, you kenalah buat. Jadi, ingat bila kamu nak buat ni, tengok, you akan buat di sini 4X tambah 8
Okey. Lepas tu letakkan dia dalam kurungan. Tolak, letakkan dia dalam kurungan. Hati-hati. Walaupun dia single, letakkan juga. Okey, lepas tu satu lagi 4x tambah 16. Tolak kalau awak tak letak dalam bracket, awak tak perasan yang 8 akan jadi negatif. So 4x tolak 4x habis, sini dapat 8. Sama dengan 4x habis, 16 tolak 8. Dapatlah jawapan 8. Maka kanan kirinya 8 betul. Bermakna di sini D kamu ialah 8. Jadi hati-hati letakkan dia dalam bracket. Kalau awak tak letak dalam bracket, awak ingat di sini tambah. Faham? Boleh ya? Boleh. Okay, then dia kata given x equals to 8. X ni 8. Dia bagi x ni 8. Maksudnya awak nampak lah. Bila x ni 8, maksudnya nombor awak sebenarnya 4 kali 8, 32. 32 tambah 8, 40. 32 tambah dengan, mana dia? 16 ialah 48. Okay, 32 tambah 16. Betul kan? 48. So, you tengok sini. Kalau kita tengok bezanya 8 semua. Okay, jadi soalan kata dia nak hasil tambah 16 sebutan. Buatlah S16. Yang saya nak terang sebenarnya dekat yang kedua ni. Yang kedua. Dia tanya segi empat pertama yang mempunyai perimeter melebihi 210. Yang melebihi 210. Segi empat yang pertama mempunyai perimeter melebihi 210. TN ke SN? Hello? SN? SN. Dia tanya segi empat pertama yang mempunyai perimeter melebihi 210. Ke TN? Tak tahulah. Tak tahulah. Okey. Jadi kat sini dia kata bila dia nak yang 210, jadi maksudnya cuma sebenarnya kat sini saya nak memberi penekanan pada kamu dia melebihi 210, jadi kita tak gunakan sama dengan. Kita kena buat 210 kat situ. Jadi maksudnya yang pertama ni maksudnya yang mula-mula sekali kamu jumpa nilainya 210. Yang melebihi 210. Sebenarnya contohlah kamu kira-kira sebenarnya kita guna TN lah. Guna TN. Okey, sebenarnya kamu akan jumpa nanti yang melebihi 210 tu banyak je. Mungkin kalaulah kamu kira ni dapat jawapannya yang ke-20. So, maksudnya yang ke-21, ke-22, ke-23 semua lebih 210. Sebab tu dia kata yang pertama sekali kamu jumpa yang melebihi 210. So, kita guna formula TN. TN kita A, 32. A plus N ni tak tahu. Okey, N tolak 1. D kita ialah 8. Lebih besar 210. Jadi dekat sini awak kena hati-hati. Okey, kita selesaikan yang ini. So, dapat 32. Okey, tambah dengan 8N tolak dengan 8. Lebih besar 210. So, you buat sini 32 tolak dengan 8, you dapat 24. Okey, 24 tambah 8N lebih besar 210. 8N lebih besar 210, awak tolakkan dengan 24. Okey. So, dapat sini 186. N lebih besar 186 bahagi dengan 8. So, you dapat kat sini 23.225. Oleh itu, N kita akan jadi 24. Inilah yang saya katakan tadi. Maksudnya you tak guna tanda sama dengan. Sebab dia kata jawapan dia N yang melebihi 23.25. Maka N-nya adalah 24. Faham? Boleh? Boleh. Okey, nanti ada jumpa soalan contoh. Contoh dia macam ni. Okey, dia macam ni. Contoh negatif 186. Jadi awak hati-hati bila kamu bahagi dia dengan nombor negatif, maka tanda akan berubah. Ramai pelajar tersilap dekat sini. Begitu juga kalau kamu selesaikan dia dalam geometri. Dalam geometri nanti kamu jumpa dia log. Contohnya kat sini you dapat log 0.5, kat sini ada N. Lepas tu sini lebih kecil, sini log 0.8 ke. Sebab log kurang daripada 1 nilai dia negatif. Jadi, ni bawa ke depan. Jadi, kalau awak tekan, contohlah saya buat sini 0. Yang sana 0.7 contoh 0.7. Okey, awak tekan kalkulator log 0.7. Jawapan berapa? Negatif betul? Betul tak? Negatif.
Okay, you bahagi. Kalau kamu tengok dekat sini, kalau sebenarnya kamu tak perasan tau, N you bawa ke depan, you akan buat log 0.7 bahagi log 0.5. Kalau kamu buat macam ni, you buat tekan log 0.7, kamu bahagi dengan log 0.5, so you akan dapat jawapannya N, sini kurang 0.5145. Kat sini salah. Sebab sebenarnya bahagi dengan log 0.5 ni nilai dia negatif. Maka tanda ini akan jadi lebih besar. Faham? Faham tak? Faham. Jadi hati-hati kalau dia geometri, kalau dia melibatkan log, sebab bila mencari TN dia ataupun SN, geometri ni sebab dia biasanya menggunakan log. Jadi awak hati-hati dekat situ. Sebab awak tak sedar, awak akan buat log 0.7 bagi log 0.5, memang you dapat perpuluhan. Sebab dua-dua negatif. Log negatif bagi log negatif, you akan dapat positif. Tapi sebenarnya tanda itu akan berubah sebab kita bahagi dia dengan nombor negatif. Faham? Faham. Okay. Apa dia? Okay, boleh? So kalau macam ni, kan N lebih besar 0.5. So jawapannya N1 lah. Macam tu lah. Tapi ini saya nak bagi contoh je. Supaya awak kena alert. Bila log itu nilai dia kurang daripada 1, nilainya negatif. So kalau dia menggunakan inequalities kat sini, so tanda dia akan berubah. Okey, tu yang saya nak tunjuk kat kamu lah sebenarnya, sebabnya bila dia bahagi yang bawah ni semua saya rasa tak ada apa-apa. Maksudnya awak kena cuba buat lah. Awak nampak tak soalan tu berjela-jela tu Okey. Kejap, saya lupa yang pasal tangga tu ada kat sini ke tak? Saya rasa tak ada lah kat tangga tu. Bukan sini. Dia ada soalan. Bukan kat sini. Bukan. Okey, tak apa, ni awak cuba buat dulu. Tak payah nak buat semua pun tak apa. Sebabnya SPM lama lagi kan. Jadi, tapi maksudnya bahan ni awak buat. Dia banyak ni pasal duit. Kan. Dia ada satu soalan tu sebenarnya. Nanti insyaAllah kalau saya ingat saya akan share. Soalan ni macam ni. Dia akan bagi kan. Dia akan bagi pasal tangga. Dia buat macam ni. Okey, dia buat macam ni. Lepas tu dia bagi tahulah bawah ni ukuran dia berapa. Lepas tu soalan akan bagi tahu dia nak maksimum tangga. Okey, contoh. Contoh bawah ni dia kata 100 cm. Contohlah ataupun batu-bata ke kan. Lepas tu dia tanya, berapakah bilangan, lepas tu dia katalah ke atas ni berkurangan 100, so sini tinggal 80 cm contoh. Okey, soalan tanya berapakah maksimum ketinggian. Setiap batu-bata ni dia kata ukurannya 2 cm. Contoh, ini saya bagi contoh. Berapakah maksimum yang boleh dibentuk? Okey, maksimum yang boleh dibentuk ni, awak kena buat macam ni. Kamu kena ambil TN yang menghasilkan nilai negatif. Kenapa saya ambil TN negatif? Maksudnya, ni kan dia 100. Lepas tu naik sini 80. Ini akan berkurangan 60, akan berkurangan. Macam tu kan? Okey, saya mencari TN yang kurang dari kosong. TN kurang dari kosong iaitu TN negatif. Wujud tak? Tak wujud. Ya, dia tak wujud. Bermaksud, contoh, saya kira-kira ni saya dapat N-nya nanti, jawapannya dia akan, adalah ni lebih besar ke lebih kecil. So, kira-kira saya dapat N yang, contoh saya dapat N10, contoh. Bermakna N yang ke-10 ni wujud ke tidak? Wujud tak? Tak. Tak wujud lah sebab saya tadi mencari TN yang kurang dari kosong. Saya dapat jawapannya N yang ke-10. Maksudnya N ini tidak wujud. Maksudnya paling tinggi hanya ada 9 tingkat. 9 tingkat saja, 9 susunan. So kalau dia minta tinggi dia yang paling maksimum, 9 kali 2. 9 darab 2. So awak dapat 18. Tapi soalan tu tak ada kat sini. Nanti kalau jumpa, saya akan share dekat awak. Jadi maksudnya dekat sini saya akan mengambil nilai negatif. Kenapa ambil negatif? Sebab saya nak cari kat mana yang nombor tu tak wujud. So yang less than tu dia adalah. So kalau saya dapat N10, maksudnya yang paling tinggi sebenarnya 9. Sebab pada sebutan yang ke-10 dia dah mempunyai ukuran negatif. Faham? Boleh?
Faham. Okay, so saya harap dekat 1 jam 40 minit kita dah buat dah. So saya harap apa yang saya buat dapat ingatkan kembali kamu serba sedikit pasal tajuk progression ni. So next class yang hari Selasa malam saya akan continue tajuk probability distribution. So minggu depan saya akan masuk ada yang request hari tu tajuk differentiation. Okay ke? Differentiation tu kita akan tengok equation tangent, kita akan tengok equation normal. Macam tu. Boleh? Boleh. Okay. So kalau okay, saya stop dekat sini. Jumpa next class. Okay? Okay, bye. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Sama. Bye-bye. Thank you, cikgu. Terima Okay, kasih, welcome. cikgu. Okay, bye. Cikgu. Okay, Terima kasih, cikgu. sama.